Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Marisa Khalida binti Ruzat, nombor matrik 271220. Hari ini saya akan berkongsi mengenai kemiskinan. Okey, mula-mula kita kena tahu apa takrifan kemiskinan. Kemiskinan ditakrifkan sebagai satu keadaan di mana seseorang tidak berkemampuan untuk memenuhi piawaian minimum keperluan asas yang meliputi makanan serta bukan makanan seperti pakaian, tempat perlindungan, pendidikan dan juga kesihatan. Seterusnya, kita beralih kepada ukuran kemiskinan. Terdapat 3 ukuran kemiskinan iaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif dan juga kemiskinan tegar. Okey, kemiskinan mutlak merujuk kepada keadaan di mana pendapatan seseorang tidak mampu untuk memenuhi keperluan minimum yang diukur berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PGK, yang mana pendapatan garis kemiskinan adalah setakat mencukupi untuk menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Kemiskinan relatif merujuk kepada keadaan di mana seseorang tidak mempunyai jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mengekalkan taraf hidup yang normal dalam masyarakat setempat. Mereka dianggap miskin kerana mereka relatif miskin daripada anggota masyarakat yang lain. Yang ketiga, kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar adalah keadaan di mana isi rumah yang berpendapatan bulanannya kurang daripada pendapatan garis kemiskinan makanan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan luar bandar adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi desa berkait rapat dengan sektor pertanian yang rendah daya pengeluaran dan mengalami banyak masalah dari segi saiz tanah yang tidak menguntungkan, eksploitasi oleh pemonopoli, kekurangan modal dan kredit, pengaruh iklim dan cuaca, penyakit tanaman, serangga perosak, kaedah pertanian tradisional dan bertambahnya tanah-tanah terbiar. Ini menyebabkan berlakunya kemiskinan di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, kegagalan institusi juga mendorong kepada kemiskinan di luar bandar. Kurang keberkesanan institusi yang berhubung dengan kegiatan pengeluaran, pemasaran, pemprosesan dan juga pengangkutan. Kegagalan tersebut sebenarnya bukan disebabkan oleh ketidakcekapan pegawai yang terlibat dalam institusi berkenaan, tetapi lebih disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak dapat mencapai seperti yang telah dirancang. Contohnya macam galakkan memasarkan sendiri hasil pertanian oleh farmer melalui konsep pasar tani, tapi terdapat masalah untuk memilih tempat yang sesuai dalam jangka masa yang lama yang perlu diambil oleh petani untuk membuahkan hasil daripada pekerjaan bertani ataupun menangkap ikan. Disebabkan oleh kegagalan tersebut, ianya mendorong kepada kadar kemiskinan di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, faktor yang mendorong kepada kemiskinan luar bandar adalah teknologi. Kemiskinan berlaku di luar bandar terutamanya dalam kalangan petani sebab diorang masih menggunakan kaedah pengeluaran tradisional, manakala penggunaan teknologi yang cekap dan moden adalah terhad di kawasan luar bandar yang menyebabkan petani susah untuk berkomunikasi, susah untuk memasarkan barangan yang diorang nak pasarkan kepada luar. Sebab itulah kemiskinan dekat luar bandar meningkat disebabkan diorang tak tahu nak guna macam mana teknologi yang ada, walhal dekat bandar dah banyak teknologi yang berkembang dan boleh memasarkan barangan diorang. Peluang pendidikan yang terhad dan juga latihan yang memang terhad mendorong kepada kemiskinan di luar bandar. Pelajar luar bandar biasanya suka mendapat peluang kedua untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi sekiranya percubaan kali pertama gagal. Hal ini disebabkan kawasan luar bandar tidak banyak kolej swasta yang menyediakan kemudahan tersebut. Jadinya pelajar memang susah untuk melanjutkan pelajaran di kawasan yang di peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan di luar bandar antaranya ialah mengadakan program ekstensifikasi. Dalam program ini, jumlah pertanian ditambah melalui pembukaan kawasan-kawasan baru untuk aktiviti pertanian. Antara rancangan pembukaan tanah baru yang terbesar termasuklah rancangan tanah Felda yang sehingga tahun 1987 sebanyak 762,427 hektar kawasan telah dibuka untuk dijadikan kawasan perladangan dan penempatan penerokaan. Selain daripada itu, program
intensifikasi juga dapat meninggikan produktiviti tanah pertanian yang sedang diusahakan melalui penggunaan teknologi baru, bahan tanaman yang baik, baja, sistem pengairan, kawasan serangga serta penyakit dan sebagainya. Subsidi juga merupakan langkah yang efisien untuk mengatasi masalah kemiskinan di kawasan luar bandar kerana subsidi merupakan bantuan untuk menanam semula iaitu risda, racun serangga, tanaman lituk bumi dan juga baja. Di samping aktiviti menaikkan pendapatan daripada aktiviti luar ladang dan juga aktiviti bukan ladang. Dan daripada itu, kerajaan juga boleh membuat dasar baru, contohnya memperkenalkan Dasar Pertanian Nasional DPN pada tahun 1992 iaitu satu dasar yang menyeluruh untuk memaksimumkan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber secara cekap. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh menyediakan prasarana dan kemudahan asas yang lebih baik. Kemudahan prasarana seperti jalan raya, bekalan elektrik dan juga bekalan air penting untuk menjamin kehidupan penduduk luar bandar supaya diorang boleh duduk dalam keadaan yang lebih selesa. Di samping itu, mereka juga boleh memasarkan keluaran mereka ke kawasan luar dengan mudah. Dengan adanya kemudahan seperti ini, pembelanjaan pembangunan kerajaan persekutuan terutamanya untuk pertanian dan juga pembangunan luar bandar terus bertambah daripada semasa ke semasa. Sekarang kita beralih kepada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan yang berlaku di luar bandar. Bukan sahaja kemiskinan berlaku di kawasan luar bandar sahaja. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di bandar adalah kekurangan kemudahan asas. Kawasan tertentu di bandar seperti kawasan tertinggal kurang kemudahan prasarana seperti air, elektrik, pusat kesihatan dan hak milik yang terjamin. Dengan keadaan ini, kualiti hidup mereka yang duduk dekat kawasan tertinggal adalah rendah dan menyukarkan kehidupan penduduk dekat kawasan tersebut. Selain daripada itu, pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang paling besar menyumbang kepada kemiskinan di kawasan bandar. Pada masa sekarang ni, penawaran buruh adalah melebihi daripada permintaan buruh kerana faktor-faktor seperti kemelesetan ekonomi dan juga perkembangan penduduk pada umur bekerja yang agak besar. So, disebabkan oleh masalah tersebut, berlakunya banyak sangat pengangguran dan orang memang ramai tak kerja. Disebabkan itulah berlakunya kemiskinan di kawasan bandar. Pendapatan yang rendah juga mendorong kepada faktor kemiskinan yang berlaku di kawasan bandar. Pembelanjaan penduduk di kawasan bandar melebihi pembelanjaan penduduk di kawasan luar bandar. Oleh itu, pendapatan penduduk di kawasan bandar mestilah lagi tinggi supaya mereka boleh bersaing dan juga setanding dengan pendapatan mereka yang duduk dekat kawasan luar bandar. Jika pendapatannya rendah, maka mereka terpaksa berhutang dan menanggung bebanan bunga yang tinggi. Oleh sebab keadaan dan situasi tersebut, ianya mendorong kepada kemiskinan yang berlaku di kawasan bandar. Akhir sekali, faktor yang mendorong kepada kemiskinan di bandar adalah kekurangan harta. Kekurangan harta yang produktif dan kemudahan seperti modal, peralatan, peluang niaga dan sebagainya telah menyebabkan daya pengeluaran dan tingkat pendapatan mereka rendah. Seterusnya, langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan di bandar adalah dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru yang pertama iaitu membasmi kemiskinan, mengarahkan badan-badan seperti UDA, MARA dan juga Majlis Pembandaran memberikan bantuan yang diperlukan oleh penduduk bandar yang miskin. Selain daripada itu, penyediaan rumah-rumah kos rendah oleh kerajaan. Kerajaan membina rumah-rumah kos rendah untuk membolehkan masyarakat bandar memiliki rumah sendiri dan mengurangkan bilangan kawasan setinggal. Bebanan pembayaran adalah minimum kerana biasanya bayaran bulanan tidak melebihi RM200 sebulan. Selain daripada itu, pelaksanaan dasar-dasar seperti merancang perkembangan guna tenaga di Malaysia oleh institusi seperti mampu membolehkan sektor swasta dan kerajaan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru bersesuaian dengan penawaran dalam pasaran buruh seperti program pembangunan franchise, konsep payung di bawah Guthrie Furniture and Besta Distributor dan juga skim modal teroka Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PKNB. Selain daripada itu, meningkatkan perkhidmatan awam dengan memberikan lebih banyak perkhidmatan dan kemudahan awam seperti perkhidmatan kesihatan dan juga pelajaran, terutamanya di kawasan setinggan untuk memperbaiki kualiti hidup penduduk di kawasan tersebut.
Berikut menunjukkan kemiskinan mengikut sektor. Golongan termiskin pada rancangan Malaysia ke-7 menitik beratkan beberapa program untuk mengurangkan kemiskinan di Malaysia, di mana golongan termiskin atau fakir telah dianggarkan berasaskan separuh pendapatan garis kemiskinan. Laporan rancangan Malaysia ke-7 menunjukkan pada tahun 1995 terdapat 93.500 bersamaan dengan 2.2% golongan termiskin yang terdapat di Malaysia. Oleh itu, berbagai program dan inisiatif dilaksanakan oleh kerajaan untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama adalah program pembangunan rakyat termiskin. Program pembangunan rakyat termiskin yang diperkenal pada tahun 1989 meliputi projek untuk meningkatkan pendapatan dan menerap nilai-nilai positif seperti berdikari dan bekerja keras, di samping menyediakan bantuan kebajikan secara langsung. Yang seterusnya adalah skim Amanah Bumi Putra. Skim ini membolehkan setiap isi rumah termiskin menyertai skim ASB melalui penerimaan pinjaman tanpa faedah sebanyak 5,000 seorang. Dan yang seterusnya adalah kemudahan asas. Kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan bekalan air yang selamat telah dirancang oleh kerajaan. Begitu juga golongan termiskin yang kebanyakannya berada di luar bandar diberi perkhidmatan pasukan pergigian dan perubatan bergerak. Dan yang terakhir adalah kemudahan pendidikan. Kerajaan berusaha memastikan sekolah didirikan dalam lingkungan kurang daripada 10 km dari kawasan penempatan. Begitu juga kemudahan beasiswa, buku teks, makanan, tempat tinggal dan pakaian sekolah diberikan kepada pelajar miskin secara percuma. Sekian saja daripada saya untuk kemiskinan mengikut sektor dan langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih.